Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Alhamdulillah. Wassalamun ala ibadihi alladhina astafa, amma ba'd. Ashabul fadilah, ustaz, ustazah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Setelah kita menjalani istilah rubu'un jibun, rubu'ul mujayyab, dalam masa yang sama kita juga perlukan penggunaan alat-alat yang lain untuk mensabitkan kedudukan kiblat. Antaranya dalam menggunakan rubu' mujayyab, kita juga kena gunakan kompas al-buthalah. Kena menggunakan kompas al-buthalah, kerana dengan menggunakan kompas barulah kita dapat mengetahui arah utara selatan, kemudian kita mengetahui arah timur barat. Jadi perlu menggunakan alat yang dinamakan al-buthalah, dalam bahasa Melayunya kompas. Dan al-buthalah ini satu ketika dulu dikenali dengan nama Baitul Ibrah. Bait, rumah, perumah, ibrah, jarum. Baitul Ibrah, perumah jarum. Jadi kena sediakan dua perkara. Kena sediakan perumah dia dan kena sediakan jarum. Antaranya yang paling mudah jarum peniti. Kemudian diletakkan dalam perumah itu air. Maka tiga perkara ni, perumah, bait, sama ada kita nak gunakan perumah itu mangkuk, kita pun boleh gunakan pinggan, ataupun kita boleh menggunakan apa jua, maknanya bekas yang boleh menakung air. Ada bekas boleh ditakungkan air. Kemudian barulah kita dapatkan ibrah, jarum peniti, dan kita cuba timbulkan jarum peniti. Kita timbulkan jarum peniti. Kiranya kita tak mampu nak timbulkan jarum peniti, kita kena cari satu bahan lagi, iaitu gabus. Sama ada gabus kayu ataupun gabus plastik, gabus putih. Kiranya kita tak ada kemampuan, tak ada kemahiran untuk timbulkan ibrah, timbulkan jarum peniti itu. Baik. Setelah kita berjaya timbulkan jarum peniti, sama ada ditimbulkan tanpa menggunakan gabus ataupun kertas, timbulkan. Ini contoh ditunjukkan pada kita, ditimbulkan dengan letakkan gabus. Katakan tak ada gabus kayu, contoh macam ini, ataupun gabus putih tak ada, gunakan kemahiran.
untuk kita timbulkan. Kerana air ini dia ada ghulaful ma. Air ni dia ada ghulaful ma. Bahasanya bahasa Melayu, kulit air. Air pun ada kulit juga. Bukan badan kita je ada kulit. Maknanya air tu dia ada kulit dia. Maka pada kulit air itu ada di situ nilai ketegangan permukaan. Permukaan dia tegang. Jadi sebab itu dia boleh menimbulkan antaranya ibrah, jarum. Baik. Macam mana dia di hadapan saya ni? Di hadapan saya ni saya dah timbulkan. Kalau tidak, nanti balik ke rumah masing-masing, dapatkan jarum peniti, kemudian dapatkan satu mangkuk, isi air, cuba perlahan-lahan jarum peniti tu letak perlahan-lahan di atas permukaan air tu. Perlahan-lahan lepaskan. Dia akan maknanya timbul. Kerana air ni dia ada ghulaf, dia ada kulit dia. Kulit air ni menghasilkan ketegangan permukaan. Setelah kita dapati begitu, lazimnya bahagian tajam akan merujuk ke arah utara, shimali. Manakala bahagian kepalanya menunjukkan ke arah selatan, janubi. Maka kita akan dapat kedudukan mata angin, jihad. Lazimnya jarum menunjukkan bahagian ujung jarum yang tajam menunjukkan bahagian utara, shimali, manakala kepalanya bahagian selatan, janubi. Maka kita dah dapat dua kedudukan, utara, selatan. Apabila dapat utara selatan, maka dengan sendirinya kita akan tahu manakah timur dan manakah barat. Baik. Ini satu kaedah menggunakan bintang. Walau bagaimanapun, kaedah yang paling mudah, kiranya matahari terbit. Dengan kata lain, sebelum masuknya zuhur, matahari terbit. 6.30 pagi matahari dah terbit di Al-Qahirah ni. Jadi pukul 7, pukul 8 kita menghadap ke arah matahari. Menghadap ke arah matahari. Katakan matahari terbit di depan saya ni, menghadap matahari terbit. Jadi tangan kiri, shimal, tangan kiri adalah shimal. Tangan kiri kan shimal. Shimal ni adalah utara. Tangan kanan adalah selatan. Jadi kalau setiap hari matahari terbit saja, kita berdiri menghadap matahari. Menghadap matahari, kiri adalah shimal, utara. Maka yang di sini adalah selatan. Jadi kita dah dapat agak dah. Maknanya kiblat untuk Al-Qahirah ni nanti dia adalah arah timur dan ke selatan. Matahari terbit dan tentu timur, utara. Maka timur ke arah selatan. Dalam bahasa kita kata tenggara. Dah dapat arah kiblat untuk negara Al-Qahirah. Untuk negeri lah kira. Baik. Kalau tidak, jarum tak ada, ambil aja apa-apa batang besi. Yang penting batang besi itu
boleh ditimbulkan di permukaan air. Jadi apabila timbulkan di permukaan air itu, di sini dia menggunakan gabus, maka pastinya dia akan menunjukkan arah utara dan selatan. Katakan kita tak pasti mana utara, mana selatan. Kerana kalau peniti dah tahu, lazimnya yang tajam tu utara, yang kepala tu selatan. Habis kalau batang besi, terpaksalah kita berdiri di luar juga. Uji kaji ni kita buat di luar, supaya kita akan nampak arah matahari itu terbit. Maka dia terbit timur. Kita gunakan lagi Baitul Ibrah ni. Kita dah dapat dah, maknanya utara selatan. Maka wujudlah di situ garis 90 darjah. Dapat utara selatan, dapatlah timur barat. Paling mudah begitu. Maknanya matahari terbit arah timur, maka tangan kiri shimali utara, tangan kanan selatan. Tinggal lagi kita tak dapat nilai yang tepat, tapi dah dapat dah jihad dia, pihak dia. Sememangnya daripada Al-Qahirah, kiblatnya ke Al-Masjidil Haram itu adalah timur dan ke selatan. Timur dan ke selatan, itu contoh yang paling mudah. Baik. Jadi nota apa ni saya dah suruh Fazilul berikan pada ustaz-ustaz semua. Tinggal lagi uji kaji ni sama ada boleh kita buat dengan ramai-ramai ni. Lebih baik buat di rumah sendiri. Tapi apabila buat di rumah sendiri, jauhkan daripada apa jua barangan. Katakan kita ada handphone, kita letak dekat sini, nanti dia mempengaruhi jarum tu sendiri. Jadi dia akan mempengaruhi jarum. Cuba elakkan. Sebab itu kalau kita nak gunakan kompas, guna kompas yang ada di mana-mana jua telefon pintar ni, pastinya akan mendapat nilai yang berbeza. Apple memberi nilai yang berbeza dengan Samsung, Oppo, dia berbeza. Jadi kita akan bergaduh sama kita. Kenapa berbeza? Kerana masing-masing ada tarikannya tersendiri. Masalah telefon pintar ni, dia terdedah dengan tarikan elektromagnet. Selagi ada arus elektrik mengalir, disitulah ada pengaruh magnet. Kalau yang paling istimewa, tengok matahari, selesai masalah. Kita akan tahu matahari terbit di timur, matahari terbenam di barat. Tinggal lagi kita tak dapat nilai darjah yang tepat. Cuma dapatlah kita kata arah yang diperakukan. Baik. Di zaman baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penggunaan Baitul Ibrah, kompas al-busalah, memang perkara yang masyhur. Kerana apa? Apabila Rasulullah berada di Madinah, maka perintah menghadap kiblat ayat 144 surah Al-Baqarah dah diturunkan. Ada di kalangan sahabat bertanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kepastian arah yang tepat. Maka Rasulullah bersabda, hadis riwayat Imam At-Tirmizi, ma bainal masyriqi wal maghribi qiblatu. Ma bainal masyriqi wal maghribi qiblatu. Di antara timur dan barat, itulah dia kiblat. Dengan kata lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada para sahabat, isbatkan dulu di mana kedudukan timur dan barat yang tepat. Apabila kita dah sabitkan kedudukan timur barat yang tepat, maka kita akan dapat
kedudukan utara dan selatan. Barulah kita dapat nilai sudut dan kita tentukan kedudukan penempatan kita. Apa pun Rasulullah ajarkan dulu, ma bainal masyriqi wal maghribi qiblatun. Di antara timur dan barat itu, disitulah dapat ditentukan, disabitkan kiblat. Jadi pentingnya untuk mengetahui timur dan barat. Matahari terbit dari timur, matahari terbenam di barat. Semuanya terbit di timur. Bulan terbit di timur, terbenam di barat. Bintang terbit di timur, terbenam di barat. Jadi disabitkan dulu. Baik. Jadi dalam tak apalah, nanti lepas ni boleh tengok. Kita dapati tepat utara selatan yang ditunjukkan. Utara selatan yang diberikan. Walau bagaimanapun tempat lagi kena letakkan kat luar. Jadi utara selatan. Sekarang ni matahari dah berada di barat, timur. Jadi kalau timur ini adalah selatan, barat, timur, barat. Jadi matahari sekarang berada di sana. Kita lihatlah. Ke salah letak? Tak apa. Esok mungkin kita naik ke Sutoh untuk praktikal lebih lanjut lagi. Yang penting kaedahnya hari ini, apabila matahari terbit sahaja, yang penting sebelum zuhur. Yang penting sebelum zuhur matahari terbit, dalam pukul 7, dalam pukul 8, dalam pukul 9 pagi, kita dah tahu matahari itu sememangnya arah timur. Cuma negara Mesir ni, matahari dia tak pernah berada di atas kepala. Tidak pernah berlaku al-istiwa. Nanti kita bicarakan. Jadi di negara Mesir ni kita akan dapat lihat memang matahari terbit di timur, terbenam di barat, tetapi condongnya ke selatan. Macam mana pun condongnya ke selatan. Jadi dah sah timur, barat, selatan, utara. Baik, katakan tak ada jauh, tak ada air, tak ada semua, baru datang kat Mesir. Apa yang ada? Kenapa nak belajar kelapa sawit dekat Yusri Azhar ni? Baik, katakan kita tak ada, maknanya anasir-anasir, unsur-unsur yang disebut tadi.
Air pun nak kumpul macam mana? Negara tak ada air, jarang-jarang hujan. Nak cari mangkuk, nak curi dengan siapa? Jarum lagi lah. Jadi yang kita ada sepohon pokok. Sekiranya kita ada sepohon pokok, kerana kita berpegang dengan apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Rabbul Masyriqi wal Maghrib La ilaha illahu fattakhidhu wakila. Sadaqallahul azim. Dialah Allah, Tuhan yang mentadbir timur dan barat. Pegang yang itu. Maka oleh kerana yang terbit itu adalah timur, yang terbenam adalah barat, kita pegang. Allah yang mentadbir timur dan barat. Yang ada pokok, katakan yang ada pokok kurma lah. Jadi apa yang harus dilakukan untuk mengetahui mana timur dan barat? Tak dapat tidak, Ashabul Fadilah, Ustaz-Ustazah ada kerja lain pula, iaitu mandu pokok. Kena kira pelepah kurma dan kena kira pelepah kelapa sawit. Lazimnya sama aja pelepah kurma dengan kelapa sawit. Pelepah kurma maupun pelepah kelapa sawit, dia ada 45 pelepah. 45 pelepah. Jadi kita apabila dah kira, kita pun tawaf, tak ada kerja pula nak tawaf pokok. Kenapa? Nak sabitkan daripada 45 pelepah. Dia begitu, dia jarang 46, 45 diganjil. Istilah kelebihan ganjil tu. Maka daripada 45 pelepah tu, kita akan dapati 23 pelepah adalah arah timur dan 22 pelepah adalah arah barat. Jadi setelah lama tu 10 minit berhenti, tak ada kerja lain, berhenti, barulah dapat di bahagian sini. Contohnya di bahagian sini kita akan dapati, di bahagian sini ada 23 pelepah, di bahagian sini kurang 1, 22. Maka bahagian ini adalah bahagian timur, terbitnya matahari. Bahagian ini adalah bahagian barat. Jadi kita dah boleh buat satu garisan timur barat. Dah dapat timur barat, kita buat lagi satu garisan 90 darjah. Khatul mustaqim yang zawak apa ni, yang sudut ni itu, zawiyahnya itu qaimah 90 darjah. Jadi dah tahu, katakan di sini timur, di sini barat, kita dah boleh buat garisan lurus utara selatan. Kerana kalau timur, tangan kiri kita utara, tangan kanan kita selatan. Itu rahsia nama Shimali. Shimali itu utara. Baik. Adapun pokok yang berada di luar rawak jawi ni tak boleh, kerana pokok tu dicantas dahannya. Jadi kita kena cari pokok yang memangnya dahannya tak dicantas, kerana kita nak kira. Katakanlah pokok kurma tak ada, yang ada pokok bunga pula. Pokok bunga lah. Nak harapkan matahari tak nampak. Katakan rem hari itu, fa'in umma alaikum, matahari tak nampak. Tak tahu kenapa jerubu penuh sangat. Jadi matahari tak nampak. Oleh kerana matahari tak nampak, tak pasti mana timur, mana barat. Maka yang boleh kita lihat hanya pada pokok sahaja. Pokok kita perhatikan dedahanannya, dedahanan ranting yang lebih, begitu juga bahagian yang merimbun dedaunannya, daun yang lebih banyak adalah bahagian timur. Manakala daun yang terkurang sedikit, dahan maupun ranting yang terkurang sedikit adalah barat. Dah dapat, kita dah dapat satu garis
lurus timur barat. Kalau begitu tak baguslah barat. Jangan cakap. Kerana nanti buah dia akan lebih kepada bahagian barat. Tetapi dedaunan, ranting dan dedahan lebih kepada bahagian timur. Katakan nanti nak tahu balik Malaysia, kerja pun dah tak ada, yang ada kerjanya tanam pokok, itu antaranya. Ataupun kita pun bercocok tanam adalah tanam durian, katakan. Jadi kita boleh perhatikan, boleh perhatikan. Kiranya bahagian timur tu lebih lebat bunganya daripada bahagian barat, cuba dicantas bunga-bunga di bahagian timur. Kerana kita faham di bahagian timur itu diperuntukkan khas untuk kita kata nilai-nilai subur. Tetapi hasilnya itu bahagian barat. Dia ada 4 nilai. Nilai tumbuh, nilai tambah, nilai subur, nilai pekat, nilai likat. Macam mana pun, baik tumbuh, baik tambah, subur, dia memang bahagian timur. Habis bahagian barat, hasil. Hasil adalah bahagian barat. Istilahnya begitu. Jadi kalau akan datang kita buat rumah, lebih baik rumah kita ni ada kelebihan. Sama ada pintu hadapan rumah kita tu timur, ataupun pintu hadapan rumah kita tu barat. Jadi apa kelebihan kalau pintu rumah kita tu timur? Bila pintu rumah kita tu timur, kelebihannya ialah lebih dapat debu. Debu ni banyak. Debu ni banyak. Oleh kerana debu ni banyak, lah kita pun rasa apa lebihnya? Lebih debu, maknanya lebih rezeki. Pun begitu kelebihannya lagi, kalau pintu masuk kita tu timur, insya-Allah rumah kita tu selalu orang nak duduk. Kenapa pula orang nak duduk? Kerana orang akan datang, dia akan melihat rumah kita. Lazimnya dia akan datang di sebelah pagi, ataupun datang sebelah petang, jarang. Dia akan datang sebelah pagi, bawa ke tengah hari. Maka bahagian yang akan dapat lebih cahaya matahari adalah bahagian timur. Maka kalau pintu depan rumah kita tu timur, ramai orang nak sewa. Kalau nak jual pun mudah orang nak beli. Kalau pintu depan kita tu hadap matahari terbenam barat, jadi orang selalu tengok tapi tak berkenan. Kalau itu apa lebih barat pula? Lebih barat itu dia kurang maintenance. Jadi kalau kita punya pintu masuk barat, abuk kurang. Abuk kurang, jadi maknanya ialah ada kelebihan. Antaranya kalau sebelah barat ni, selain daripada abuk tu kurang, jadi keinginan orang pun kurang, berbanding dengan keinginan kalau pintu masuk timur. Orang teringin nak masuk rumah. Kalau masuk rumah nak beli tak apa, takut dia rompaknya rumah. Kiranya pintu rumah kita memang barat, nak jual juga, tapi orang tak berkenan. Tak dapat, tidak. Kena gunakan kebijaksanaan pencahayaan. Kena gunakan pencahayaan. Pencahayaan macam mana? Orang katakan orang datang sebelah pagi, jadi kita buka lampu di sebelah barat tu. Lampu tu nanti kita pasanglah lampu-lampu yang nak ngakal orang. Kawan saya belajar ke Azhar ni,
suami isteri belajar, balik jadi guru kementerian. Lepas tu merajuk, dia pencen awal. Umur 45 dia pencen suami isteri. Dah pencen, jumpa aku pula. Syekh, anak nak kerja apa? Yang aku pencen apa pasal? Dalam aku cakap, kau jual roti. Jual roti. Alhamdulillah. Tapi apabila PPD tu dah kena tukar, kawan baik tak ada, kroni tak ada, dah tak ada siapa nak ambil roti dia. Kalau tidak, asrama tu semua ambil dengan dia. Ceritanya dah tak percaya tak. Maka dia kata, share. Dah, share apa lagi? Aku cakap, share tak ada. Share. Dah 2 tahun ni dia kata, jadi PPD tu dah pindah, anak kurang dapat tender. Tak apa, aku cakap, entah, maknanya ngakal orang. Ngakal orang macam mana? Roti-roti itu dicahayakan. Macam mana Maidin dibuat. Roti bukan tetap, tapi roti itu diletakkan di bilik pameran. Lepas tu dia ngakal orang dengan dia cahayakan roti itu. Jadi orang nampak seleranya, wahal sedap lagi kali dia. Pencahayaan memainkan peranan. Itu contohlah. Jadi kata belajar falak ni belajar apa? Ialah setelah kita gunakan rubuk mujayyab, kita hanya tahu sumutul kiblah, sudut bukaan kiblat. Tapi kita kena lebih tahu dulu mana timur, mana barat, mana utara, mana selatan. Jadi kita kena gunakan peralatan yang lain, antaranya Baitul Ibrah, rumah jarum, ataupun modennya Al-Busalah, kompas. Dan awas bila gunakan kompas, berhati-hati. Ini binatang apa pula ni? Sebuah ladang. Keluasan ladang ini adalah 10,000 ekar. 10,000 ekar. Jadi saya diminta untuk maknanya membuat pengesahan. Ini bukan pengesahan kiblat. Dia nak mengesahkan mana timur, barat, utara, selatan. Jadi yang kita belajar ni ialah di sebalik firman Allah tu, Rabbul Masyriqi wal Maghribi. Ada nilainya. Untuk permulaan teres, permulaan teres, macam-macam kau belajar, nak beritahu. Permulaan teres untuk tanaman kelapa sawit. Jadi teres tu kena dibuat ikut timur, barat, utara, selatan. Lazimnya 1 ekar 60 pokok kelapa sawit. Tapi kita cuba buat 1 ekar sekadar 55 pokok sahaja. Kerana kita nak buat susunan yang lebih baik. Dengan kata lain, dah dapat kawasan ni, kena buat teres timur, barat, utara, selatan. Maka kita akan jarakkan pokok demi pokok. Pokok yang jaraknya timur, barat dijauhkan sedikit, berbanding dengan utara, selatan didekatkan sedikit. Kenapa ngada-ngada nak jauhkan sikit? Supaya satu pokok tu dia dapat sempurna laluan terbit dan terbenam matahari. Rabbul Masyriqi wal Maghribi la ilaha illahu fattakhizhu wakila.
tanah paya, tapi gelojoh juga nak tanam kelapa sawit. Tamaknya. Maka saya dilantik sebagai pomoh kelapa sawit. Macam mana pun nak buat parit. Bila kita nak buat parit, nak mengalirkan air, di situlah sama ada nak dialirkan timur barat, ataupun barat ke timur, ataupun utara ke selatan. Sungai Nil yang Allah Ta'ala perakukan sebagai sungai yang banyak airnya, fil yammi. Al-yam itu merujuk kepada isi padu air Sungai Nil. Sungai Nil mengalir daripada selatan ke utara. Berbeza dengan Ma'an Furata. Sungai Furat, dia mengalir daripada utara ke selatan. Nil ada kelebihannya tersendiri, Furat pun ada kelebihannya tersendiri. Nil kelebihannya itulah dia. Kita lihat seketika untuk azan berkumandang. Macam-macam kiblat nampaknya. Nak jelaskan, maknanya rubuh mujayyab yang kita pelajari ini adalah alat untuk kita menyukat waktu dan menyukat tempat. Maka di samping itu, tempat itu akan dinilai tempat itu berdasarkan 4 mata angin: timur, barat, utara, selatan. Kalau dah macam-macam kita buat, tak jadi juga. Mudah aja ikut hadis Nabi, hadaplah ke arah kiblat. Selesai. Allah akan zahirkan nanti kelebihan-kelebihan. Kalau tak, kita berjumpa dengan manik ajalah, ada ajalah halangan rintangan. Ni cerita seorang kawan baik saya, jadi bersemangat dia nak ternak lembu. Dah buat ni, modalan habis ni. Tiba-tiba apabila lembunya dah cukup 30 ekor, dia pun keluarkan zakat. Setelah 2 tahun dia ternak, bermula dengan 10 ekor. Dalam masa 2 tahun dah dapat 30 ekor. Dia pun keluarkan zakat. Masuk tahun keempat, tiba-tiba 6 ekor mati. 6 ekor mati. Jadi apabila 6 ekor mati, dilantik saya sebagai bomoh lembu. Saya pun datanglah. Ini kan nampak cahaya matahari ni kan? Ini kan cahaya matahari. Datang. Maka saya pun beritahu dengan dia bahawa ialah sebaiknya, maknanya dia buat kandang ni
yang memanjang utara selatan. Maknanya yang di sini utara, yang di sini selatan, di sini timur, di sini barat. Tapi dia terbalik buat. Maka di sini adalah timur, di sini adalah selatan. Jadi matahari itu akan terbit dari sini, sebelah sini, terbenam di sini. Sebaiknya saya kata sepatutnya maknanya timurnya, maknanya di sini utara, yang di sini selatan. Utara, selatan, terbit timur, terbenam dekat sini barat. Maka dia marah saya, aku dah habis 30 ribu, engkau suruh ubah pula. Maka saya kata oleh kerana tak dapat nak diubah di sini, maka kita ubah tempat makannya. Lazimnya biarlah lembu ini dia makan tu menghadap kiblat. Yang mudahlah untuk Malaysia lah. Untuk Malaysia, kenapa menghadap kiblat? Menghadap matahari terbenam. Jadi namanya lembu. Maka kalau dia makan menghadap matahari terbenam barat, dia tak mikir lain. Dia fikir makan. Jangan timur. Timur matahari terbit, dia tak mikir makan. Macam-macam dia mikir. Lembu. Orang kata lembu kan mana ada fikiran. Lembu tak ada fikiran, tapi dia ada perasaan. Nak dijelaskan. Baik, dia pun ubah. Bila ubah, alhamdulillah, maknanya dapat menyelamatkan yang lain-lain. Kerana lembu ni susah kita bela dia. Kenapa susah? Namanya lembu. Di situlah dia berak, di situlah dia kencing, di situlah dia makan, di situlah dia tidur. Nama dia pun lembu, mudah kena penyakit. Kalau nak ternak yang paling mudah kerbau, dia makan tempat lain, dia berak tempat lain, dia kencing tempat lain. Tapi dagingnya lembu lebih sedap lah. Baik, ala kulli hal, yang penting maknanya nilai timur, barat, utara, selatan. Itu nilai itu yang perlu dipaham, tu nilai. Banyak perkara, maknanya kita akan merujuk kepada soal timur, barat, utara, selatan. Yang terbaik untuk mensabitkan timur barat yang tepat, utara selatan yang tepat, maka kita menggunakan matahari. Kenapa? Kerana daripada gerakan terbit terbenam matahari, hasilnya adalah bayang matahari. Pengukuran bayang akan memberi kepada kita nilai yang tepat. Kerana di situ nanti kita akan dapat satu garis lurus tepat, maknanya garis lurus timur barat yang tepat, dan kemudian kita dapat garis lurus utara selatan yang tepat. Kerana Allah Ta'ala perakukan dalam surah Al-Furqan, summa ja'alna syamsa alaihi dalila. Dalil, istimewanya matahari, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada kita matahari itu ada 3 nilai. Yang pertama, matahari itu memberikan kepada kita nilai
isyarat. Yang kedua, matahari memberikan kepada kita nilai maklumat. Yang ketiga, matahari memberi kepada kita nilai irsyad. Isyarat berbeza dengan maklumat, berbeza dengan irsyad. Isyarat, kalau sebut nama isyarat, maknanya isyarat ini perkara-perkara yang akan berlaku. Maklumat, perkara-perkara yang telah berlaku dan dia akan berulang. Irsyad, perkara-perkara yang sedang berlaku. Itu nilai itu. Jadi kalau lampu isyarat belum berlaku, langgar lampu isyarat, berdentumlah di hadapan. Jadi dengan matahari, terbit terbenam matahari memberikan kepada kita 3 nilai. Nilai isyarat, perkara yang belum berlaku. Nilai maklumat, perkara-perkara yang telah berlaku. Peduli apa dah berlaku, takut berulang kembali. Dan irsyad, perkara yang sedang berlaku. Itu namanya pedoman. Pedoman, mesti ada pedoman. Irsyad ni pedoman yang sedang berlaku, nilainya. Mutani dah bagi Fazil ni. Jadi ialah gara-gara belajar rubuh mujayyah, kena juga belajar benda Allah ni. Siapa suruh? Tak apa, nak menyatakan dalilus syamsi, pedoman daripada matahari. Apa pedoman yang boleh kita dapat daripada matahari? Yang pertama, zuka. Zuka, pintas. Nilai pintasan matahari. Setiap hari matahari memintas zawal, kedudukan tengah langit, pembahagi timur dan barat. Kita akan bicarakan perkara ini hari esok dalam mensabitkan waktu zuhur. Apa pun, untuk mengira waktu solat, kena kira dulu waktu zuhur. Kerana dia menjadi rujukan kepada waktu-waktu yang lain. Maka matahari memberi pedoman kepada kita, kerana setiap hari matahari itu sifatnya zukaun. Dia menjadi pemintas. Pemintas di antara dua kedudukan, timur dan barat. Setiap hari matahari akan memintas daripada kedudukan timur menuju kepada kedudukan barat. Waktu zuhur adalah waktu di mana matahari baru selesai memintas kedudukan timur menuju kepada kedudukan barat. Dili dulu kisyams. Baik, yang ngada-ngada nak tahu pintas-pintas ni apa? Wah, nanti tu panjang cerita. Ini adalah kenyataan dan maknanya hujah-hujah yang dikemukakan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Al-Marzuqi, tokoh ulama falak. Asy-Syaikh Al-Imam Al-Marzuqi Al-Azhari dah pun wafat 800 tahun yang lalu. Maknanya begitu lama Universiti Al-Azhar ni. Imam Al-Marzuqi juga tokoh ulama Azhar, mengarang satu kitab namanya Al-Azminatu Wal-Amkinatu. Al-Azminah, nilai-nilai masa, Wal-Amkinah, nilai-nilai tempat. Apa hubungan? Baik,
Perkara ni nanti kita akan ulas apabila kita menghitung waktu solat pada hari esok. Tengok Al-Jariyah, ya, pedoman matahari ini. Matahari itu dia bergerak, mengalirkan, maknanya mengalirkan apa jua cecair benda-benda hidup di muka bumi. Maka berlawanan dengan bulan. Bulan dia menarik cecair, manakala matahari dia menggerakkan cecair. Bagi wanita disebut kedatangan haid, membawa erti darahnya tu ditarik, pengaruh bulan. Itu namanya orang kata datang bulan. Itu bagi wanita. Antara bab fiqah yang paling sukar adalah bab haid, kerana dia melibatkan nilai tarikan bulan kepada cecair. Berbeza dengan matahari. Matahari ni al-jariyah, dia menggerakkan cecair. Kalau pandai, nanti kita contohnya lah, saya juga dilantik sebagai bomoh air. Kenapa bomoh air? Saya akan cari punca-punca air. Air kat bawah bumi, dekat mana? Apa caranya? Apa pun kena tahu mana matahari terbit, mana matahari terbenam. Rabbul masyriqi wal maghrib. Nilai firman Allah tu. Dah tahu timur barat, utara selatan, kita boleh kesan di mana punca air. Habis kalau waktu malam, tu salah. Dia kena ada waktu siang juga. Nak cari punca air, nak buat telaga, bukan senang. Kadang-kadang gali, tak jumpa air pun. Nak kena tahu dulu mana laluan terbit dan terbenam matahari. Al-Jariyah. Al-Jaunah, pedoman yang ketiga daripada matahari. Warna putih, warna hitam, warna merah. Matahari mengandungi 7 warna, di mana pengamatan cahaya matahari memberi perubahan tahap warna mengikut kedudukan matahari. Matahari itu apalah sangat, tapi kalau kita pandai, ya, kita letak prism, kita letak prism kaca tu, maka daripada cahaya matahari itu dia boleh pecah kepada 7 cahaya, kandungan cahaya matahari itu. Maka dengan kata lain, maknanya makna jaunah di situ. Jaunah di situ bawa erti kandungan cahaya matahari itu sendiri. Mungkin ashabul fadilah, ustaz-ustazah tanya, habis dah tahu 7 cahaya matahari itu, nak buat apa? Macam-macam cerita. Maka di situ nanti kita dapat menilai kesuburan suatu tempat. Contoh, saya juga dilantik sebagai bomoh gaharu. Bomoh gaharu. Tapi nak tahu pokok gaharu tu kena tunggu matahari terbit dulu, dan waktunya waktu duha. Maka nak tak nak, malas-malas pun kena solat sunat duha. Lepas solat sunat duha, saya akan berada agak jauh daripada contohnya satu kawasan di Johor, namanya Bekuk. Maka daripada Bekuk tu, Pekan Bekuk, kita pun bergerak, maka menuju ke satu pergunungan namanya Gunung Tiong. Jadi dah dekat, tengok jam dah pukul 9, dah solat sunat duha.
akan perhatikan Gunung Tiong tu. Perhatikan dalam longgokan pokok-pokok di Gunung Tiong tu, tiba-tiba ada satu pokok yang terkeluar. Dengan kata lain, dia adalah raja kepada pokok di sekelilingnya. Pokok yang terkeluar tinggi itu sah, itu adalah gaharu. Tinggal lagi kalau nak ambil dia, kena dapat tanda tangan 6 jabatan. Bolehlah, boleh tunjuk yang itu gaharu, yang itu gaharu, yang itu gaharu. Tapi orang punya boleh tunjuk orang punya lah. Maka mampu lihat namanya. Kenapa? Baru kita faham istilah cahaya matahari ni. Wan nahari iza jallaha. Wan nahari iza jallaha. Siang hari yang jallaha, membalikkan semula cahaya. Jadi cahaya matahari dia kena pada dedaunan pokok. Pokok ni daun dia macam-macam, hijau, hijau pekat, hijau tak pekat, hijau cair. Jadi kita hanya nampak, maknanya nilai wajah sebenar dedaunan itu pada waktu duha. Wasyamsi wa duhaha. Duha tu makna terang benderang. Jadi nilai cahaya matahari, cahaya matahari ni akan maknanya memberi cahaya kepada benda-benda, dan benda-benda tu dia membalikkan semula cahaya tu mengikut warnanya. Ni nak faham warna, baru tahu ni pokok apa, ni pokok apa. Kalau gelap malam kita tak dapat nak beza ni pokok apa. Tapi di siang hari nilai cahaya matahari itu akan membezakan. Kerana setiap pokok dia ada kelebihan dia tersendiri, dia ada warna-warna dia tersendiri. Habis pokok gaharu, kerana tu sumber pendapatan, kena tahulah. Al-Ghazalah adalah antara pedoman matahari. Al-Ghazalah maknanya tabiat matahari, panas, sejuk, basah dan kering. Kan esok kita akan menghitung waktu solat. Tapi nak menghitung waktu solat berasaskan kepada terbit dan terbenam matahari, kedudukan matahari. Maka sebelum kita nak menghitung, kena tahu rahsia matahari. Kerana esok kita hanya mengira. Habis sebut mengira, menghitung, itu maknanya kita hanya memperbahaskan tentang hal matahari itu. Tapi matahari bukan saja ada al-hal, dia pun ada al-ma'al. Ini nak faham al-ma'al dia. Fil hali wal ma'al innaka sami'ud du'a. Tapi nanti kalau kau belajar macam ini semua belajar nak dapat duit lah. Kata nak cari redha Allah, memang nak cari redha Allah, ya tak kan? Tapi kalau belajar falak ni nampaknya semuanya nak cerita duit. Hebatnya ulama Azhar dulu. Sekarang tak tahulah semua, tak payah kata semua ni. Ulama ni Azhar, ulama Azhar itu terdahulu kan. Ya Allah, Allah bagi dia ilmu. Al-Ghazalah, tabiat matahari, panas, sejuk, basah dan kering. Nak tahu apa sebenarnya ni? Nak menjelaskan bahawa ikan kering tu zatnya sama dengan ikan basah. Walaupun sifat dah berubah, sifat ikan kering tak sama dengan ikan basah, nilai air, tetapi zat dia sama. Dengan kata lain, kelebihan ikan kering sama dengan kelebihan ikan basah. Dah cerita ikan kering pula, nak dapat mana?
Contohlah, orang tua-tua kita, pisang tu kelat tau, adalah kelat berbiji tu, tapi kerana disalai, tabkhir, bukhar, disalaikan dia, dikenakan asap ataupun dikeringkan, maka memanglah hitam pisang salai tu, tapi terasa manis pula, hilang kelatnya, hilang getahnya. Itu kesemewaan salai. Jadi belajar kat Azhar ni kena rajin salai semualah. Begitu juga. Walau bagaimanapun, masyarakat Arab dia dua. Kalau dia tak boleh salai, dengan kata dia tak boleh tasyrik, dia tak boleh nak jemur dengan kepanasan yang dia dapat, maka dia akan masamkan. Sebab itu tahun 1990 dulu saya datang Mesir ni, nampak sedap daging dia, makan-makan, ya Allah, masam daging dia. Untuk tahan lama, sama ada dikeringkan ataupun dimasak, tahan. Cerita makan pula, nak nilai maknanya pengeringan tu. Masyarakat Cina dia ada teknologi pengeringan yang baik. Sebab itu kulit, apa nama, kulit limau pun sedap dimakan setelah dikeringkan. Cuba tak dikeringkan, jangan makan. Istilah dia Allah, tabiat haba panas matahari yang melupuskan sesuatu. Allah, dengan kata lain, maknanya jemuran. Kelebihan matahari ni, dia jemur, jemuran tu dia akan bunuh dia, apa yang disebut maknanya dalam hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, watan tanurri, watan tanurri. Rih tu angin, jadi angin kotor tu. Watan tanurri tu angin kotor tu, jadi kepanasan. Kenapa matahari ni dia panas? Dia panas tu dia nak bunuh pelbagai kotoran-kotoran. Sebab itu tengok Arab Mesir ni kan, kita pun tak selera, tapi tak mati dia. Cuba dekat Malaysia ni kan dah mampus semua, tapi kenapa dia tak mati? Panasnya, rahsia panas. Sebab itu nanti duduk kat Mesir ni, orang Arab dia lebih suka panas, kerana panas tak ada penyakit. Kalau musim sejuk, banyak penyakit. Tu istilah dia. Allah, Abduha, waktu naik matahari terang benderang. Abdahu, cahaya yang terang benderang menzahirkan siang hari. Yuh, nama gelaran untuk matahari. Asyaraku, timur. Hanad, membakar. Al-ain, nilai mata kepada hari itu sendiri. Apa? Al-mu'awwabah, yang dirujuk, yang merujuk. Dan matahari juga disebut as-siraj, lampu yang menerangi. Jadi ada 13 istilah yang diguna pakai. Dan esok kita nak buat pintasan di atas. Dengan memahami tentang zuka ini, kita akan dapat garis lurus timur barat, dan dengan itu dapatlah utara selatan. Ashabul Fadilah, jangan takut, beberapa minit lagi habislah kuliah aku ni. Aku tak larang. Kalau Syekh Nuruddin tu sampai pukul berapa pun dilarang. Aku ni Haji Hanafiah, tak larang lah. Baik. Jadi nampaknya mungkin esok kita kena bergiliran naik ke Sutong lah.
kalau kita buat dekat luar nanti polis Mesir tangkap aku pula. Kita bergiliran lah naik. Saya nak masuk dalam apa ni, ialah bila datang berapa kali, 4 kali si polis Mesir tu sekat. Lepas tu dia tahan saya. Dia tahan. Dia kata, Mapa Baman, yang bercakap, kau cakap bahasa itu bahasa usaha tu. Apa kandungan ni? Aku cakap lah, libasul kafan. Jangan. Yamsi. Lagi. Oh, dia ketahu. Dia saja nak musik kita. Dia tengok muka aku dah tua kan. Aku pun cakap libasul kafan tu. Betul lah tu, jangan. Kerana depan tu kena buka. Berapa kali nak scan. Lepas tu nak keluar dia buka. Cakap Arab ni apa nak apa nak buat pada aku ni. Dia datang, dia tanya, Ma tadamman. Dia cakap, dia cakap kalam sore. Dia kata, tak kalam Arabi. Tak kerti. Aku cakap, aku pun tak faham kau cakap apa. Tapi cakap dia tanya apa tu, cakap libasul kafan. Oh, jangan takut. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, ashabul fadilah, kita mesti ada satu tiang. Kita kena ada satu tiang. Sebaiknya satu tiang diletakkan di tengah-tengah. Kita buat satu bulatan. Satu bulatan. Sebaiknya lah buat satu bulatan. Kerana kita tak ada dipengaruhi apa-apa. Buat satu bulatan, tak besar tak kecil, sesuai dengan penempatan kita. Dah buat satu bulatan, di pusat bulatan ni kita dirikan satu tiang. Kalau tidak, cari diri satu tiang. Apabila matahari terbit di sebelah timur, maka cahaya matahari kena pada tiang, bayangnya akan jatuh. Apabila bayangnya tu jatuh dan kena pada bulatan, kita tandakan. Kita tandakan. Maka inilah dia maknanya nilai bayang matahari sebelum zawal, sebelum zuhur. Nilai bayang matahari sebelum zuhur. Jadi matahari terbit, jadi bayang ni makin lama makin pendek. Mula-mula dia panjang kan, dia pendek. Apabila bayang ni bersentuh dengan bulatan yang kita buat ni, kita pun tandakan. Lepas tu nganggurlah. Maknanya kita dah membuat penandaan bayang sebelum zawal. Tugas kita kemudian membuat penandaan kedua selepas zawal. Kita menanda bayang sebelum zuhur dan menanda bayang sekali lagi selepas zuhur. Jadi oleh kerana matahari sekarang ni di sebelah timur, bayangnya di sebelah barat. Bila bayang tu bersentuh dengan bulatan, ditandakan. Kemudian kita pergilah mata'am mana, rehat-rehat. Baik, selepas zuhur kita tanda lagi. Maka selepas zuhur matahari berada di barat, maka bayang berada di timur. Maka bayang ini akan memanjang sehinggalah bayang ni dia bersentuh dengan bulatan, kita tandakan dia. Tanda. Maka kita akan dapat dua, iaitu bayang yang kita tandakan sebelum zuhur di sini dan bayang yang kita tandakan selepas zuhur di situ. Maka kita buat garis lurus di sini ke situ. Buat satu garis lurus. Maka garis lurus ini menunjukkan garis lurus tepat timur dan barat.
Kita tinggal buat 90 darjah untuk dapat utara selatan. Jadi lazimnya untuk pembukaan ladang, dia nak cari timur barat yang tepat, utara selatan yang tepat. Itu yang digunakan alat total station tersebut susah. Alat tu harganya taklah murah sangat, taklah mahal sangat, 45,000. Boleh belajar sampai habis dapat ijazah. Jadi apabila saya dijemput oleh ladang-ladang ni untuk kita nak sabitkan, pada dasarnya jangan tunjuk yang ini. Kenapa tunjuk yang ini? Nanti dibayar murah. Oh, dia kata dia pun boleh buat, main pacak tiang, tanda-tanda. Dah dikasih kita sampul RM10. Tu bawa alat besar. Klaim banyak. Tapi asasnya mudah aja nak tahu timur, barat, utara, selatan. Contohnya ni pagi. Katakanlah di sini pukul 10 pagi. Kan, 10 pagi. Kita pun tandakan. Kerana bayang matahari di timur, bayang di barat. Bila bayang ni sentuh bulatan, tandakan. Baik. Lepas tu kita berehat. Lepas zuhur, katakan jam 2 petang. 2 petang. Jadi matahari di barat, bayang di timur. Bayang ni sentuh dengan bulatan, tandakan. Maka kita dapat 2 penandaan. Penandaan bayang sebelum zuhur dan selepas zuhur. Kita buat garis lurus. Kita menghubungkan 2 titik. Maka hasillah itu khattun mustaqimun, garis lurus. Garis lurus inilah tepat timur barat. Kalau Jabatan Ukur dan Pemetaan, kita nak minta dia buat garis ni, taklah mahal, 4,500 upah dia. Dibohongnya kita 4,500. Guna mancis pun boleh. Bayang sebelum zuhur, bayang selepas zuhur, dibuat, dicantumkan garis lurus. Dapatlah tepat utara, dapatlah tepat timur barat. Contohnya. Jadi setiap hari matahari dia akan memintas. Dengan kata lain, nilai matahari sebelum zuhur berbeza dengan nilai kedudukan matahari selepas zuhur. Apakah sebelum dan apakah selepas? Jangan ke mana-mana. Kita bertemu esok hari. Ya. Silakan. Adakah ketinggian objek tu dia akan mempengaruhi bulatan untuk ditanda? Betul. Ya Allah, Ustaz pun dah pandai nampaknya. Betul lah. Kalau semakin tinggi, maka takut-takut bayangnya lebih panjang. Jadi kita menunggu masa yang lama. Walau bagaimanapun, maknanya untuk menyelamatkan keadaan, sebab itu kita buat bulatan. Bila kita buat bulatan, jadi kita dah dapat bataskan. Kita dah boleh target. Katakanlah Ustaz tak nak buat bulatan, tak ada alat. Boleh. Tapi kita kena pandai mengira waktu. Zuhur 11.44 kita ambil. Contoh, setengah jam sebelum zuhur, iaitu 11 suku, kita tanda. Lepas tu setengah jam selepas zuhur, maknanya 11.44, 12 suku. Oleh itu kita kena buat 2 penandaan. 11 suku bayang sebelum zuhur, kemudian 12 suku bayang selepas zuhur. Jadi barulah sama. Di setengah jam tu kan.
Maknanya 11 suku menuju ke 11.45 setengah jam. 11.45 menuju ke 12 suku setengah jam. Tak takutlah kerana matahari ada. Memang mesin ni panas saja. Jadi kalau tak nak buat bulatan pun tak apa. Cuma kita kena dapat tahu bila waktu zuhur tu. Kalau zuhur 11.45, maka kita kena buat penandaan setengah jam sebelum atau setengah jam selepas. Tak ada masa lah, lapor lah. Boleh 10 minit sebelum zuhur, 10 minit selepas zuhur. Jadi dapatlah jarak dekat sikit, cepatlah buat garisan, cepatlah klik. Dapat garis lurus tu. Yang penting maknanya nilai zukat, nilai pintasan matahari. Maknanya nilai pintasan matahari itu timur ke barat menghasilkan satu garis lurus tepat timur barat. Garis lurus itulah yang estet-estet perlukan. Dia nak buat teres, begitu juga industri-industri. Kalau nak ternak ayam, nak buat reban ayam, nampak macam tak ada apa. Tapi apabila kita merujuk firman Allah, Rabbul Masyriqi wal Maghribi la ilaha illahu fattakhizhu wakila. Contohnya baru-baru ni, tak habis-habis lagi cerita. Ada seorang orang kaya tapi sedikit bakhil lah. Patutnya kasihlah pelajar Azhar kan zakat. Entah dia kasih siapa, makan sendiri ya kan. Dia dah pencen, dia tanam pokok garu 20 ekar pokok garu dia tanam. Dia tanam pokok garu 20 ekar. Selepas 7 tahun tak ada hasil. Dia dah macam-macam buat, tak boleh juga. Maka dilantik aku sebagai bomoh gaharu. Bomoh pula. Jadi saya datang kat situ, dia tengok. Dia ingat aku nak baca mambang api, mambang air, mambang si mambang. Tidak. Aku pun tengok mana matahari terbit, mana matahari terbenam. Buatkan satu garis lurus. Pun dia berhati. Ustaz buat apa? Dia diam. Dan kau suruh aku kenapa? Susah ni aku cakap. Memang perlukan penelitian, kesabaran, nilai-nilai. Orang dah fraskan 7 tahun tak ada apa-apa hasil. Maka aku dapatkan pokok tu. Kita boleh tahu pokok di mana sebelah barat, dia punya batang itu, di mana sebelah timur. Kenapa nak ambil matahari pula? Kerana pokok dah tinggi, jadi tak boleh nak kira tahan. Dah 7 tahun pokok tu. Jadi kita dah tahu, okey ni matahari terbit, matahari terbenam, dapatkan garis lurus tepat. Kerana apa? Dah dapat garis lurus tepat, saya nak lubangkan bahagian barat tu. Kita buat lubang sikit. Nanti kita suruh, maknanya si pemilik yang bakhil tu letakkan bauan-bauan bunga. Belilah minyak-minyak atar yang murah-murah. Yang penting orang kata 1000 bunga, 1000 bunga. Jadi dilubangkan sedikit. Maka datanglah hasyaratul ard. Hasyaratul ard, iaitu bukan kupu-kupu rama-rama sibu-sibu, pengurik. Yang penting dia hasyaratul ard, serangga berkepak bersayap. Dia akan tebuk tu, ditebuk-tebuk-tebuk, keluarlah apa nama getah tu, sampailah ke teras tu. Wah, teras semua akan jadi garu. Bulan 8, bulan Ogos, panaskan Arab kan. Jadi si kaya ni yang dah ada hasil ni, dia kata, macam mana ustaz, kau pergi je KLIA, Abdul Wahab, Abdul Wahid, Abdul Wahub, dia ada. Jadi kau jual aja dengan si Arab tu. Jadi alhamdulillah dia dapat jual lah. Kalau jual dengan kita, buat apa nak beli? Kita beli murah-murah aja. Jual dengan Arab, dapat jugalah satu pokok 10,000, ada juga. Lepas tu dia marah saya, kenapa ustaz buat untuk 5 pokok aja? Mana aku tahu
Istilahnya kita buatkan pengorek tu, salahkan pengorek tu. Dia nak korek 5 pokok je, yang lain dia tak nak. Kerana promosi kurang agaknya. Dah mula tanya ni. Apa Ustaz, bagaimana cara untuk menentukan kawasan yang baik untuk membina rumah? Wah, jawapannya yang paling mudah, tentukan kiblatnya dulu. Betul. Tapak-tapak, tentukan mana kiblatnya. Kemudian kita melihat, maknanya ni kiblat, maka sama ada pintu masuk kita ni nak mudah ke arah kiblat ke, ataupun nak buat rumah kita tu 4 segi ke, atau rumah kita tu memanjang ke. Yang mudah sama ada yang bahagian lebar tu menghadap kiblat ke. Itulah yang paling selamat. Macam mana pun menghadap kiblat. Macam mana pun menghadap kiblat. Mantan Mufti Pulau Pinang, Datuk Haji Hassan, juga belajar Azhar. Dia pernah waktu saya suruh dia tanam mangga harum manis, bukan harum biru, harum manis. Waktu dia nak tanam tu, saya perhatikan. Dia kata, Ustaz Nafian perhatikan apa? Nak tengok arah mana. Dia kata, kita dah tak ada pilihan Ustaz. Yang penting waktu menanam, dada ni menghadap kiblat. Ditanam 5 pokok sampai sekarang. Balai Cerap dekat Pantai Aceh, Pulau Pinang tu, 5 pokok itulah yang harum manis, yang lain harum biru. Jadi yang mudah hadap kiblat. Tapi oleh kerana persoalan ni panjang, nak cari kesesuaian, wah, nak kena tahu dulu matahari terbit terbenam, nak tahu pula laluan angin. Angin al-mursalat yang bertiup sebaik sahaja masuk waktu zuhur, angin az-zariyat yang bertiup sebaik sahaja masuk waktu asar, angin an-nasi yang bertiup sebaik sahaja terbit fajar shadiq. Semuanya kena sembahyang juga. Yelah, sama ada ikhlas tu tak kisahlah maknanya. Dengan kata lain, kalau nak tengok kawasan kita, kita kena berada di kawasan tu pada waktu zuhur. Angin al-mursalat bertiup. Kita pun kena ada di tempat tu pada waktu asar. Angin az-zariyat bertiup. Kita pun kena berada, rumah tak ada lagi, tapi dah ada dah pagi-pagi buta. Waktu terbitnya fajar shadiq, angin an-nasim bertiup. Kenapa nak baca angin? Angin itu tentera Allah. Tak pasti dia datang bawa rahmat atau dia datang bawa azab. Jadi nak kena baca angin. Tak balik ni nampaknya. Jangan. To be continued. Salah silap, mohon jutaan kemaafan. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.